Kan boleh nampak tu kan. Betulkan tu je. Bila buat macam ni, betulkan tu je. Tak payah kaki, betulkan. Okay. Cuba tengok. Tak, kena ubah lah. Kita kena check. Oh, ini tengah line. Ini tengah line. Sorry. Ini tengah line. Okey, baik. Tapi boleh je dah ubah sama-sama. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dik, kamu boleh duduk, Dik. Duduk situ boleh, duduk kat kursi boleh. Duduk. Tak boleh berdiri macam tu. Ustazah pun terganggu. Okey. Sekarang ni ada beberapa tim staff yang membantu sama. Ini memang agak tinggi sikit. Tapi okey je, okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas sekalian, rahmat Allah serta barakah Allah. Ada yang kata berjumpa lagi. Kan, asyik jumpa, harap tidak jemu ya. Bertemu mata sehingga satu hari kita berkumpul di syurga. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi nak masuk tengah hari ni dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sahabat di TikTok cepat naik ya. Hampir 1,000, dekat ni lebih kurang 500. Maksudnya mungkin waktu ni ramainya pengguna TikTok yang aktif. Sama ada anda sambil bekerja ke, mungkin ada yang wallahualam memang kerjanya menggunakan media sosial ke apa ke, wallahualam. Jadi bertemu kembali untuk kali kedua pada hari ini setelah lebih kurang 2 jam. Dalam tempoh tu kami sempat pergi ke sekolah anak, ada urusan sekolah anak. Jadi masya-Allah, subhanallah, muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Kita dah mulakan majlis dan boleh sahabat-sahabat di FB boleh tekan butang share. Di TikTok ada share juga ke? Boleh share juga? Boleh tag. Sahabat-sahabat di TikTok boleh tag kawan-kawan. Sahabat di FB boleh tag dan juga boleh share. InsyaAllah waktu 1 jam ni saya akan lebih banyak interaktif. 1 jam setengah. Masya Allah, memang mencabar ni. Mencabar.
1 jam setengah, 10.30 sampai pukul 12. Saya tengok mengikut kadar kemampuan ya. Di waktu yang sama saya tak boleh makan dan minum. Fahamlah ya, tak boleh makan dan minum. Sebab semalam memang live petang dalam 2 jam. Lepas tu malam tu ada something berlaku menyebabkan saya menggunakan suara saya dengan nada yang tinggi sampai pecah suara. Apalah yang berlaku tu kan. Tak apalah tu, tapi kesimpulannya tiba-tiba saya macam hilang kejap, macam saya pun diam. Lepas tu pagi tadi dah dekat 2 jam. Lepas tu saya pergi sekolah anak. Habis je live tadi pergi sekolah anak. Lepas tu seronoklah pula bila guru besar berjumpa, borak pula tak berhenti. Sebab saya sebenarnya terlupa yang ada live ni. Tiba-tiba kat sekolah anak dapat misi ustazah ada ceramah pukul 10.30. Bekerjalah balik. Jadi subhanallah, maksud saya nak interaktif tu ialah InsyaAllah saya akan banyak tulis lah kot. Tulis, conteng. Jadi tuan-puan sekalian, InsyaAllah tak boring. Tadi kan ada komen ustazah ni boring lah, bosan lah, macam-macam tu kan. Tapi kita faham itu scammer. It's okay. Jadi kita akan banyak buat interaktif InsyaAllah ya. Banyak conteng. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sebenarnya kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada pihak penganjur. Siapakah penganjur kita? Seksyen Perhubungan dan Keurusetiaan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kampus Besut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Subhanallah, terima kasih kepada ILIM. Kita cross page dengan mereka. Sebenarnya ILIM ni sangat dekat dengan saya lah. Dulu saya bekerja di JAKIM, bertugas sebagai staf JAKIM, kursus apa-apa di ILIM. Tapi semuanya di ILIM Bangi. Jadi ni ILIM Besut, Seksyen Perhubungan dan Keurusetiaan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kampus Besut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Terima kasih kepada Ustaz Aminuddin bin Muhammad selaku pengarah kanan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kampus Utama JAKIM. Seterusnya Ustazah Zai Zurina binti Mansur. Kenal ni Ustazah Zai Zurina, saya rasa kenal. Timbalan Pengarah Cawangan Pembangunan Profesionalism ILIM. Tak silap saya Ustazah yang pernah bersama dekat Jabatan Agama ni dulu ni. Ustazah Adawiyah binti Lias, Timbalan Pengarah. Ustazah Syukriyah binti Zawawi, Pengarah Institusi Latihan Islam ILIM Kampus Besut. Pengarah-pengarah kampus Cawangan, ketua-ketua kluster dan seksyen warga ILIM Kampus Besut, muslimin-muslimat dikasihi sekalian. Tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, waktu kuliah, waktu ni memang adalah waktu yang sangat mencabar. Ramai yang sibuk bekerja, ramai yang terlibat dengan aktiviti. Mungkin waktu ni lah persiapan untuk makan dan minum tengah hari. Waktu ada yang tidur. Maksudnya ini adalah waktu yang mencabar. Jadi subhanallah, kehadiran setakat ni hampir 2K campur dengan TikTok. Itu adalah satu kehadiran yang sangat bagus dah lah. Dan kita mengharapkan kehadiran lebih ramai bila lebih ramai yang dapat notification. Kadang notification tu lambat, kadang-kadang notification tak naik-naik. Jadi kita bersama untuk tolong menolong, bantu membantu. Saya di sini sedaya upaya menyampaikan terbaik dengan amanah yang diberikan, iaitu tajuk yang sangat bagus yang bakal kita kupas sebentar nanti. Sahabat-sahabat pula buat yang terbaik bagi peranan masing-masing. Komen, teruskan komen. Sebab komen tu menaikkan engagement. Like, bagi emoji, yang bagi star. Subhanallah. Kita tahu pagi tadi baru habis kuliah Riyadhus Shalihin, lebih kurang hampir 2 jam juga. Tak tahu sekarang ni, saya cuba 1 jam, ingat lebih sikit, tapi dia akan pergi juga hampir 2 jam. Jadi subhanallah, kalau Riyadhus Shalihin tu alhamdulillah pagi-pagi kita dah 5K lebih kan. Jadi saya syukur sangat sebab mendapat penerimaan yang baik. Jadi sebab itu ramai yang dah ikuti pagi, jadi dia dah tak kuat dah. Maksudnya yelah, semakin saya dah sibuk dan juga mungkin ada program lain. Walau bagaimanapun insya-Allah kita akan sama-sama tolong menolong. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baru nak kailullah. Ada yang nak kailullah. Saya pun kan kadang lepas dah kuliah tu rasa ngantuk, penat sangat, tidur kejap. Waktu ni sejuk ni, sedap je kan kalau nak tidur sekejap. Kailullah, ya. 2 jam macam sekejap je. Subhanallah, terima kasih Umilia. Terima kasih yang bagi sokongan. Kata-kata feedback yang sangat bagus, beri semangat.
Okey, sekarang kita nak pergi ke whiteboard. Saya nak terus ke whiteboard lah. Kalau tak larat duduk balik. Nampak energi tu dah low ya kan. Tapi program ini banyak lagi. Lepas ni nak pergi ke misi banjir. Kan ada tempat yang banjir kilat. Ada banyak lagi bersusun sampai petang. InsyaAllah mudah-mudahan kuat lah. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang kita nak pergi ke whiteboard. Tajuk kita apa ya tuan-puan sekalian? Masya Allah tajuk. Dik, Meh tolong. Okey. Sama ada orang muda ke, orang tua ke, mak ke, ayah ke, tak ada anak ke, dah ada anak ke, dah kahwin ke, belum kahwin ke. Tajuk ni sebenarnya berkaitan dengan semua. Janganlah pula kita rasa tajuk tak ada kaitan lah, kita pun left. Kan? Tak apa nak left, tak ada masalah. Tapi tajuk ni walaupun nampak tak ada kaitan, sebenarnya sangat berkaitan. Sejuk lah pula kan. Bolehlah tutup. Sebenarnya ia berkaitan dengan semua. Sama ada anda seorang anak ke, anda bakal menikah rumah tangga, ataupun anda sebagai suami isteri tapi tak ada anak ke, ataupun anda umur dah 50 tapi belum kahwin, maksudnya nampak gaya macam anda rasa tak ada harapan dah nak kahwin, umur dah 50. Sebenarnya tidak ada yang mustahil. Kesimpulannya, apa yang bakal dikongsikan ini ada sesuatu yang berkaitan dengan semua. Okey, tajuk kita apa dia? Terima kasih Ilim Besut kerana menganjurkan tajuk ni. Okey dah tu dek. Okey je. Okey, buat 26 lah. Terima kasih. Rasulullah, ini tajuk kita. Okey, yang ni kamu kena letak kertas belakang. Rasulullah cantik Okey, tuan-puan sekalian. Tak. Okey. Cuma sebab lama ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk kita hari ni. Masing-masing tuliskan tajuk. Tulis tajuk ikon unggul. Ikon unggul membentuk dah keluar dah. Kalau tanda tangan tulisan macam ni lah yang keluar. Gitu. Okey, sajalah tulis ya penganjur. Ringkasan penganjur ni macam ni. Ilim Besut. Ini bawah JAKIM ni. Institut Latihan Islam Malaysia Besut. Ilim. Ni bawah JAKIM ni. Anda JAKIM. Sayang JAKIM. Tempat kerja dulu. Okey, Rasulullah SAW ikon unggul membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Penganjur kita adalah Ilim Besut. Okey. Semua dah tahu? Tu dia kata nak kurangkan bercakap kan. Bila menulis tu boleh berhenti kejap cakap sebab saya dah tak ada suara. Sambil bercakap ni peti suara ni macam pedih sangat, macam sakit, macam ada benda betul. Macam tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi masih lagi dalam mujahadah untuk menyelesaikan tanggungjawab. Tanggungjawab apa tu? Maksudnya tak boleh makan dan minum. Okey, muslimin muslimat. Rasulullah SAW ikon unggul pembentuk keluarga. Keluarga sakinah. Bukan sakinah nama orang ya. Keluarga sakinah. Saya sakinah Ustazah. Keluarga saya. Apa dia? Sakinah. Jadi sekarang kita nak kupas dulu apa maksud sakinah. Kita dah tahu Rasulullah SAW, Nabi, ikon unggul maksudnya kedua hasanah, contoh tauladan, idol, macam tu lah kan. Membentuk keluarga sakinah. Apa maksud sakinah? Asal perkataan sakanah yaskunu
as-sakinah. Oh gitu. Action. Okay. Gitu. As-sakinah. Mari kita tengok. Apa maksud dia ni? Sakinah. Yang kita duk sebut keluarga sakinah, kan, keluarga yang bahagia. Maksud sakana yaskunu as-sakinah. Maksudnya ketenangan. Okey, maksudnya adalah sakana tu, maksud keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang. Keluarga yang damai. Ya, ketenangan. Ya. Tenangan. Okey, tenang, damai, aman. Aman, damai. Jadi bila kita sebut keluarga, maksud sakinah, perkataan sakinah ni, sakana yaskunu as-sakinah, maksudnya adalah tenang, damai, aman, sejahtera, tenteram. Faham ya? Benda-benda macam itulah. Bila sebut keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang di dalamnya, sebuah keluarga yang ada ketenangan, kedamaian, keamanan, ketenteraman. Macam tu. Sekarang kita dah faham tajuk. So jangan lagi daripada tajuk. Saya lah jangan lagi daripada tajuk. Okey. Ini tajuk kita hari ni. Okey, padam. Mungkin padam boleh orang lain tolong padam. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita akan kupas tajuk keluarga sakinah ini, subhanallah, Allahu akbar, daripada akronim. Akronim ni. Padam semua dik. Thank you. Subhanallah, Allahu akbar. Sejuk lagi lah. Bila tak kurang sihat tu macam-macam lah. Ustaz rasa tutup terus tak tutup terus aircon. InsyaAllah. Okey. Kita mungkin ni pun dah lama ni pun tak padam, tak hilang betul-betul. Kena padam betul-betul. Jangan malu, tak payah kontrol. Okey, subhanallah. Sekarang ni kita nak bincang pasal tajuk keluarga sakinah. Ini ya. Tajuk kita adalah keluarga sakinah. Kat mana pula bunyi tu? Keluarga sakinah. Sekarang kita akan ambil akronim K. Sebut semua K. E. L. U. A. R. G. A. Gitu. Kita akan ambil akronim keluarga. Jadi sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, perlu ada elemen ni. Nantilah kita cerita, kan? Gitu. Lukis-lukis sikit. Saya sebenarnya kan pandai juga lukis-lukis ni. Masa kecil dulu Mina selalu lukis, tapi sampai saya tak mengembangkan bakat lukis. Sebenarnya bukanlah pandai lukis, tapi perasan macam pandai. Dan kawan-kawan pun ada tempah juga. Nanti saya lukis bagi hiasan sikit ni. Masya Allah. Tu kata kita kena menyantai-nyantai. Saya harap sahabat-sahabat janganlah pelik kenapa Ustazah ni macam, sebenarnya saya sedang menjimatkan suara, nak kekalkan tenaga sampai 1 jam setengah. Ia bukan mudah ya tuan-puan sekalian. Keluarga sakinah. K apa? Cadangan K apa? Kita tulis K, akronim mewakili kepada kasih sayang. Okey. E pula adalah akronim kepada empati. Apa maksud empati tu? Okey. Manakala L pula lemah lembut. Bukan semestinya lemah lembut kan? Tapi adanya toleransi, lemah lembut. Kadang orang tu tegas tapi lemah lembut. Okey. Lepas tu U mewakili perkataan usap. Usap apa ni? Masya Allah. Okey. A pula iaitu amanah.
Okey, lepas tu R dari sudut rohani. Ni bukan nama orang ya, rohani. Lepas tu G pula gembira. Kemudian A pula iaitu adil. Boleh je kau nak tukar usap ni kepada apa? Usap ni apa? Kan kata usap apa pula ni. Sebenarnya memanglah kita kena usap pasangan, usap anak kan. Tapi kita boleh ganti kepada uswatun hasanah. Ini bahasa Arab lah, tapi kita dah selalu guna juga uswatun hasanah, maksudnya contoh tauladan. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini keluarga sakinah, kasih sayang. Dalam sebuah keluarga yang sakinah, yang bahagia, yang ada ketenangan, ketenteraman, mesti keluarga itu ada kasih sayang di dalamnya. Kasih sayang bukan hanya ucapan. Kasih sayang adalah satu perbuatan. Boleh cakap I love you, I love you, lepas tu lempang. Apa dia kan? Contohlah, I love you, nafkah tak bagi. I love you. Duduk kat rumah ni je, malas nak membantu. Jadi subhanallah, kalimah I love you itu, Dik, saya rasa macam melenggup, faham tak? Betul tak macam tu lagi elok? Okey. Kalimah I love you, saya sayang awak, saya suka awak, saya ni, semua itu perlukan pembuktian. Jadi kasih sayang ni, dia perlu dibuktikan. Subhanallah. Tak cukup hanya kata-kata. Kata-kata tu memang benda yang penting. Tetapi yang lebih penting adalah membuktikan apa yang dikatakan. Subhanallah. Kalau kita kata saya memahami awak, memahami tu bukan hanya perkataan, tapi apakah perbuatan menunjukkan kita memahami pasangan kita? Apakah perbuatan yang menunjukkan kita memahami anak kita? Subhanallah. Okey, konsep yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga, konsepnya apa yang kita beri kita dapat. Oh, macam Prof Muhayya kan? Tapi memang betul. Sebab itu konsep daripada hadis Nabi juga. Memang ia bersumberkan daripada hadis Nabi. Cuma orang kita akan mempermudahkan untuk kita beramal dan faham. Nabi sebut apa? Man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Man la yarham la yurham. Nanti kita tulis. Siapa yang tidak disayangi, dia tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Jadi maksudnya siapa yang menyayangi, dia disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, dia juga tidak disayangi. Subhanallah. Jadi kita dalam hidup berumah tangga ataupun hidup dalam mana-mana lah, dekat sebagai staff ke, sebagai pekerja ke apa ke, mesti kita kena letak kita yang beri. Siapa yang memberi maaf, dia akan dimaafkan. Siapa yang suka belanja, dia pun akan suka orang belanja dia. Soalannya perkara tu bukan kita sebut, orang kata benda buruk, orang sebut karma kan? Benda buruk, tu karma lah tu, dulu buat orang dia kena. Tuan-puan sekalian, subhanallah, perkara buruk ke, perkara baik ke, dengan izin Allah. Bukan sebab manusia tu yang membuatkan kita jadi buruk. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tapi dalam bab kebaikan, memang Nabi sebut, terutamanya kasih sayang, man la yarham, siapa yang tidak menyayang, bukan penyayang. La yurham, dia juga tidak disayang. Jadi perkara pertama ni kasih sayang. E, sebuah rumah tangga mesti ada empathy. Empathy maksudnya memahami. L, memahami mendalam. Nanti kita kupas lah. L, lemah lembut. U, uswatun hasanah. Kadang-kadang ibu bapa bertegas tidak bertempat. Kan, sebab dia nak perfect ni, anak ni. Kan, dari segi kekemasan ke, kebersihan ke, disiplin ke, sampai anak ni dipaksa untuk jadi cepat dewasa. Kadang-kadang isteri awal-awal kahwin tu memanglah lemah lembut kan. Isteri apa ni, macam bidadari lah. Kita pun tak tahu bidadari lembut macam mana. Tapi maksudnya kadang-kadang sebelum kahwin tu lembut, lepas kahwin, awal-awal kahwin masih lembut. Tapi kelembutan tu boleh terhakis. Banyak faktor terhakis kelembutan. Sebab stres, sebab tak puas hati, mungkin suami ada buat salah, mungkin suami pernah buat sesuatu yang menyakitkan, contohnya curang, mungkin suami kurang bertanggungjawab, lepas tu wanita ni dah penat sangat urus rumah tangga, mengandung, melahirkan. Itu kata sifat lemah lembut seorang wanita ataupun lemah lembut seorang lelaki juga boleh terhakis. Banyak faktor. Asalnya orang dia lemah lembut,
Asalnya sekian tapi berubah. Perasan tak kita, saya sendiri mengakui, kita sentiasa berubah. Kan, daripada hari ke hari, tahun ke tahun. Sebab itu ada orang masih muda, belum menghadapi lagi cabaran rumah tangga. Belum lagi sampai peringkat ni. Kan, anda boleh tengok, kadang-kadang tengok mak-mak. Subhanallah, tengok mak-mak kan. Mak-mak marah anak. Kita pun kata, ish, apalah hilang sabar ni. Esok bila jadi mak-mak baru kita faham. Ya Allah, patutlah. Sebab apa? Dia dengan anak orang dia boleh sabar. Kita memang bila dengan anak sendiri mencabar sangat bila nak sabar tu. Kadang-kadang tu kita tengok ada seorang ibu, seorang ayah marah anak. Yang kita nampak waktu dia marah, kita tak nampak waktu ibu dan ayah ni menunjukkan kasih sayang pada anak ni. Yang kita nampak, yang kita jadi macam triggernya bila nampak dia marah. Tapi waktu dia lembut, waktu dia penuh kasih sayang, waktu dia manjakan anak, yang tu kadang orang nampak benda tu biasa. Jadi orang tak trigger sangat lah. Sebab itu tuan-puan sekalian, dalam kita melihat ada ibu bapa yang kadang garang ke, ada ibu bapa yang macam kita kata, tak patutlah buat macam tu. Berhati-hatilah kita, sebab kita tak tahu seragam ibu bapa tu macam mana. Dan boleh jadi mereka sebenarnya dah terhakis sifat lemah lembut tu kerana tekanan-tekanan. Banyak je wanita kerana tertekan, dia memang sengaja ubah karakter dia. Sebab dengan diubah tu baru dia dapat perhatian. Kan budak-budak kan, nak perhatian dia sanggup menggelupur atas lantai apa. Kalau ikut keadaan dia normal, dia macam mana kalau dia normal? Dia okey je, ceria, okey, budak baik. Tapi bila dia nak perhatian, dia buat benda yang dia tak biasa buat. Dan benda tu berlaku juga pada orang dewasa. Orang lelaki pun berlaku, orang perempuan pun berlaku. Biasa perempuan lah. Jadi subhanallah, dalam sebuah rumah tangga kena ada lemah lembut, uswatun hasanah, amanah, rohani, gembira, adil. Dan semua ni kita akan beri contoh. Kita akan pergi satu-satu. Tadi saya kata nak melukis sikit kan. Dulu kan selalulah, perasan tak? Zaman-zaman dululah. Zaman sekarang budak-budak dah tak buat kot. Sekarang ni bila tulis-tulis dekat poster kan, kita pun akan bayangkan ini poster kan. Dulu selalu juga orang tempah. Macam tu kan. Lepas tu adalah orang tempah untuk lukis bunga. Saya pandai yang tu je. Tapi saya tak ingat lah, saya pandai tak lagi nak lukis bunga tu. Bingkai. Kan kalau kita tulis apa-apa kita buat nota. Saya jenis kalau tadi suka buat nota, lepas tu lukis-lukis. Sekarang tak ada dah. Tak tahu pandai ke tak ni. Okey. Sudah ke tak jadi? Kan contoh. Alamak, kejap. Dah tak ada dah ni. Ni zaman suka-suka menengah ni. Kejap, awak nampak buruk lagi kan? Awak nanti dulu. Nanti kan jadi cantik. Tapi macam dah tak ada ni lah. Ini saja je ni. Jangan marah ya Ilim. Ustazah melukis saya pula. Ingat tak siapa yang jenis macam ni dulu? Awak tak Syirah masa belajar? Guna highlighter. Ustazah memang tak boleh lah highlighter. Nampak serabut lah pula. Dulu rasa macam lawa. Tapi sebab lukis kat sini kot. Lepas tu kan buat gini-gini. Lepas tu buat gini-gini. Kan macam tu. Lepas tu buat gini-gini. Macam tu kan. Masya Allah. Lepas tu ada lagi buat gini lah. Macam-macam lah. Tapi dah tak ingat dah. Ada juga yang buat macam tu. Ada. Gitu. Lukis hujung. Macam-macam lagi lah lukisan tu. Lukis bunga. Tapi kalau guna pen kecil tu kan memang cantik lah. Nampak kemas. Lepas tu dia ada lagi lah ni. Bersambung sini pula. Macam-macam lah. Gitu. Gini. Lepas tu kalau rajin colour. Siap lah satu nota. Okey. Ini adalah ni. Dan sekarang kita akan kupas kasih sayang dulu. Okey, kita potong ni. Bukan potong, kita padam kejap. Okey.
Hadis Nabi SAW, kamu ada tak dah hadis yang Ustazah baca tadi tu? Man la yarham la yurham. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, la yu'minu la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba Ada bawa contoh tak ni? Nota ni. Kasih sayang Rasulullah macam mana? Hatta yuhibba. Dik, saya tanya. Hatta yuhibba li akhihi. Ma yuhibba li nafsihi. Okey, apa maksud dia? Sahabat-sahabat, kasih sayang. Nabi SAW bersabda, ini sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman seseorang itu, ataupun ahadukum, salah seorang daripada kamu, ataupun kita boleh tulislah seseorang, tidak sempurna iman seseorang itu. Sebenarnya seseorang di kalangan kamu, seseorang ahadukum, seseorang dalam kalangan kamu, hatta yuhibba, sehingga yuhibba li akhihi, sehingga dia menyayangi ataupun dia kasih, sehingga dia menyayangi ataupun dia kasih li akhihi, kepada saudaranya, sebagaimana ma yuhibba, sebagaimana dikasih li nafsihi, pada dirinya sendiri, pada dirinya. Okey, tuan-puan sekalian, K yang pertama itu kasih sayang. Kita mengambil hadis Nabi yang sahih sebagai panduan kita dalam mengupas perkataan kasih sayang. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman, bukanlah tidak beriman langsung, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Tanda-tanda ciri-ciri orang yang sempurna iman, maksudnya kena terbaliklah daripada ni. Di sini Nabi SAW sebut tidak sempurna iman seseorang dalam kalangan kamu, sehinggalah dia boleh menyayangi, sehinggalah dia menyayangi ataupun dia mengasihi ataupun dia mencintai. Yuhibbu, kan, subhanallah, yang orang panggil habi-habi tu, tuan-puan sekalian, kan, siapa yang panggil habi kat sini? Biasa perempuan panggil habi, kan. Ada seorang kawan ni, kan, dia panggil semua orang habibati, maksudnya kekasihku. Habibi tu ada seorang ni, ada seorang ustaz ni, mutawif, ingat tak? Masa kami pergi buat umrah kali pertama selepas pandemik tu, nama ustaz ni ustaz apa? Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah apa? Abdullah Fahmi? Ya. Masya Allah. Ustaz Allah. Dia, kan, semua dia panggil Habibi. Tapi saya tak panggil lah. Dia lelaki, dia panggil yang lelaki-lelaki ni. Jadi dia mutawif kami, hidup panggil suami saya, Habibi nak makan apa? Habibi nak minum ke? Habibi okey? Apa khabar Habibi? Saya kata, ustaz semua panggil Habibi ya? Senang ustazah, saya tak ingat nama.
Faham tak? Kalau terlupa nama, teringat, semua dipanggil Habibi. Kadang-kadang dia panggil, ni sama lelaki ni. Bukan dengan perempuan, dengan saya memang tak boleh lah. Lepas tu kan, dia tanya, Habibi Qalbi. Oh, kamu lagi Habibi Qalbi. Yang orang kita duk panggil Habi-Habi tu, tuan-puan sekalian, Habi. Sebenarnya datang daripada mana Habi ni? HU kan ejaan dia. Habi ni ada masalah bahasa perkataan English. Habi. Memang betul. Apa maksud Habi? Tu yang saya tanya. Sebenarnya bukan perkataan English. Apa maksud kamu perkataan English? Okey. Informal, maksud informal? Faham. Boleh tak mudah sikit komunikasi? Okey. Tapi ejaan dia Habi. Maksud dia? Kekasih. In English dia panggil kasih Habi. Tapi jarang pula tengok cerita Mak Saleh ke panggil Habi. Ada? Informal. Dalam bahasa Inggeris. Tengok jap. Tak, jarang kita tengok cerita Mak Saleh panggil Habi. Husband. Okey, adalah juga kot, kita tak perasan. So, subhanallah, kalau kita kata bahasa Arab pula hub. Hub tu cinta. Ni hatta yuhibba, hub. Cinta, kekasih. Jadi maksudnya bahasa Inggeris pun ada, bahasa Arab pun ada. Tapi mungkin asalnya daripada bahasa Arab, wallahu a'lam. Tapi hub, perasaan hub, ini adalah maksud dia cinta. Subhanallah. Kalau Hindustan tu juga Habi tak. Okey, jadi bila kita sebut Habibi Qalbi kan, bila sebut Habibi Qalbi, maksudnya kekasih hatiku. Ya Habibi Qalbi. Kalau perempuan, Habibati Qalbi, wahai kekasih hatiku. Itu kadang-kadang gurau senda dengan suami isteri kan. Habibi nak makan apa? Ya Habibi Qalbi sudah balik. Gurau-gurau. Kau nak panggil hari-hari kan, takut ada yang muntah nanti kan. Tapi apa salahnya? Cadangan saya, suami isteri yang dengar ni, anda boleh je panggil pasangan Habibi Qalbi. Masuk Habibi Qalbi. Macam mana tu eja tu Ustazah? Habibi Qalbi tu maksudnya kekasih hatiku. Nanti kita tulis. Kita baca dulu hadis ni. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia menyayangi, dia kasih li akhi kepada saudaranya. Saudara ni umum lah, maksudnya kepada orang lain. Dia kasih kepada ahli keluarga dia, dia kasih suami dia, suami kasih isteri, kasih anak. Ma yuhibba li nafsi, sebahagian dia dikasih pada dirinya. Tuan-tuan sekalian, kita ni manusia paling sayang diri sendiri. Kalaupun kita cakap, saya sayang abang, saya sayang abang melebihi daripada saya sayang diri saya sendiri. Contoh ayat tu kan. Ibu bapa cakap dekat anak, mak sayang kamu lebih daripada mak sayang diri mak sendiri. Tapi hakikatnya sebenarnya kita paling sayang diri kita. Walaupun ada ibu bapa berkorban pada anak-anak sebab sayang sangat pada anak-anak, tapi sebenarnya pengorbanan itu adalah kembali pada dirinya. Faham tak maksud saya? Contoh kan, isteri ni susah payah masak, sedap apa semua ni, berkorban masa, tenaga apa semua ni. Padahalnya kalau dia rehat, dia perlukan rehat, padahal dia penat tapi dia berkorban. Lepas tu suami makan sedap, nyam. Suami lupa nak puji, merajuklah dia. Abang, awak tahu tak? Saya masak bersungguh-sungguh untuk awak tahu. Padahal saya penat, sebenarnya saya tak larat, tapi saya masak juga. Saya korbankan diri saya untuk awak. Saya korbankan rehat saya untuk awak. Macam tu kan. Sebab saya sayang awak lebih daripada pasal masak je pun. Tapi kadang-kadang emosi kan. Contoh perbualan, macam ada pengalaman kan contoh. Tuan-puan sekalian, sebenarnya sebab apa kita mengharapkan sesuatu? Kita harap kita disayangi. Maksudnya kita berkorban dalam kehidupan seharian sebenarnya juga untuk diri kita. Contohlah, kita dah bantu orang susah, asnaf fakir miskin apa semua. Sebenarnya memanglah kita buat untuk dia, tetapi sebenarnya untuk diri kita juga. Sebab apa? Kita tahu kita dapat pahala. Kita untuk kebaikan diri kita, untuk akhirat kita. Subhanallah. Sebab itu bila Nabi sebut, tidak sempurna iman selagi kamu tidak menyayangi orang, saudara kamu sebagaimana kamu sayang diri kamu. Jadi jangan kita nafikanlah, saya tak sayang diri saya. Saya lebih sayang anak, saya lebih sayang suami,
saya lebih sayang. Sebenarnya apa yang kita buat tu adalah untuk diri kita juga. Kesimpulannya, dia adalah sebagai fitrah. Fitrah sebenarnya kita menyayangi diri kita. Contoh, dalam hadis ini kita boleh faham begini. Kalaulah kita suka makan sesuatu, kita pun nak orang yang kita sayang pun dapat makan yang sama. Sebab ada orang, kalau mak ayah ni memang biasa dengan anak-anak dia okey. Sama adik-beradik. Dia dah suka ni, dia ambil, dia sorok. Dia sorok. Kalau kita perhati anak-anak ya, sebab dia suka sangat popia goreng, popia basah ni, popia pedas ni. Anak kami ada macam tu lah. Dia pun makan laju-laju. Tak berhenti kata, kenapa? Suka. Lepas tu kita kata, ni ada lagi yang tak makan lagi. Tapi suka. Itu yang kita kena didik. Kalau kamu suka, kamu nak kena ada keinginan, saudara, adik-beradik pun kena juga makan sebagaimana kamu suka. Masuk fikirkan orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi benda ni sebenarnya kena proses untuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun kamu suka macam mana, tetap fikirkan untuk adik-beradik, dia orang pun suka juga. Apa yang kamu suka untuk diri kamu, kamu kena suka juga perkara itu pada adik-beradik. Contohlah kita kan, janganlah pula bilik kita je sedap tidur. Anak tu tidur atas lantai, anak tu dengan panas. Tapi sebab kita ni sayang pada saudara kita, apa yang kita suka waktu kita tidur, kita juga suka suasana begitu pada saudara kita. Dia pergi jauh lagi, adik-beradik contoh kan. Subhanallah. Alhamdulillah rezeki kita contohnya, kita ada rezeki lebih, dapat beli kereta yang selesa. Lepas tu ada adik-beradik kita pula, kereta buruknya, selalu matinya. Sebagaimana kita rasa sukanya kita dapat kereta yang bagus ni, tenang bawa perjalanan, tak susah hati, kita pun suka kalau adik kita ni dapat yang sama. Jadi kita buat apa? Kita bincang, kita nak tolong bagi pinjaman, bayar muka tu kan, macam nanti ada duit bayarlah. Kan nak bagi teruskan, takut yelah dia pun tak nak terima. Sekian-sekian. Maksudnya tuan-puan sekalian, Masya Allah, contoh yang lain, kita suka terima apa? Kita suka terima hadiah kan? Kita pun buat perkara yang sama pada orang yang kita suka, sebab kita tahu, sukanya, dan kita tahu kalau dia dapat mesti dia seronok macam saya seronok. Jadi subhanallah, hadis Nabi ni tidak sempurna iman seseorang pada kalanganmu sehingga dia menyayangi dan dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia dikasih pada dirinya sendiri. Jadi kita ni, kan kita ada buat sesuatu menunjukkan kita ni kasih, kita suka diri kita, kita pun buat perkara yang sama pada orang kita sayang. Contoh kan, kita kan memang suka suami puji kita, kita pun pujilah dia. Jangan asyik nak menagih pujian je, kita pun kena puji dia. Sebagaimana kita suka tu, kita pun suka buat begitu pada dia. Subhanallah. Pujilah. Sebenarnya memanglah orang kata, Ustazah kan tak elok puji-puji. Alah, puji pasangan, nak riak apa sangat? Pasangan tu tahu kita, kita pun tahu dia. Puji anak, takkanlah maksudnya macam ni. Kalau orang luar puji kita, mungkin itu ujian yang agak berat. Tapi kalau ahli keluarga saling memuji, dia pujian dorongan. Sebab tu pujian ni, dia pergi pada dua lah. Ada orang menerima pujian sampai lupa diri. Ada orang menerima pujian, dia meningkatkan kualiti diri. Jadi pujian ini sebenarnya adalah salah satu sunnah Nabi. Nabi juga selalu memuji sahabat, sampai Nabi pernah puji Sayyidina Umar. Nabi kata, sekiranya ada Nabi setelahku, Umar lah orangnya. Subhanallah. Nabi puji Sayyidina Abu Bakar dengan pujian yang sangat tinggi. Nabi puji sekian-sekian. Sebab apa? Ini sahabat-sahabat yang boleh menampung ujian pujian dan ia memberikan kekuatan dan semangat dan bukan lupa diri. Saya kira pujian dalam keluarga, ia bukan satu pujian lupa diri. Kadang-kadang kalau suami puji kita, kita pula tanya, ya ke ni? Ke peli ni? Sebab apa? Kita tak boleh nak sorok pada dia. Dia tahu kekurangan, kelemahan, kan? Apa salah silap kita. Kadang-kadang kita puji anak kan. Puji anak, rajanya anak Umi, terbaik. Tepukan untuk Luqman. Macam tu. Kalau saya lah kadang-kadang buat macam tu. Bila ada seorang anak tu, dia buat sesuatu tanpa disuruh, kita pun perasan, kita tu kata, bagus Luqman, bagus. Tepukan untuk Luqman. Tepukan. Dia pun, terima kasih. Macam tu kan. Selitlah pujian, gurauan, ada suasana tu. Kita tak nak tu apa sekalian. Bila anak buat salah, fokus, highlight. Sebenarnya tak salah pun kita nak highlight dan kita nak tegur. Tapi biar seimbang. Seimbang teguran dengan pujian tu seimbang. Tak adalah anak tu akan rasa asyik fokus pada salah je. Time dia buat betul, mak tak nampak. Asyik time bilik bersepah je. Marah. Time bilik kemas, tak puji.
Jadi kita ni biar adil. Time okey puji, time ini bukan keji tetapi adalah teguran. Sama juga dengan pasangan. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita nak cari kekurangan pasangan, memang sangat banyak. Dek, kamu duduk atas kursi tu, tarik. Kamu turunkan tu, supaya senang sikit. Okey. Masya Allah, nak cari kekurangan, kita akan jumpa kekurangan demi kekurangan. Tapi bila kita mula cari kelebihan, kita akan jumpa. Kita akan jumpa apa yang kita cari. Betul tak ni? Kita akan jumpa apa yang kita cari. Ada orang dia, Dik, tarik ke sini lah maksudnya. Ada orang, subhanallah, dia nak cari buah tembikai. Dia akan jumpa tak? Dia akan jumpa. Sebab manusia ni akan terarah fikiran dia, tindakan dia kepada apa yang dia cari. Tak ada dekat sini, cari sana, cari situ, cari sini, sampai jumpa. Sebab itu ada orang, dia nak cari salah orang, dia memang akan jumpa. Sebab tak ada manusia yang sunyi daripada salah. Kalau cari memang jumpa. Ada orang memang nampak buruk, sekian-sekian. Maksudnya akhlak. Tapi ada orang dia cari juga kebaikan. Dia akan jumpa. Jadi kita akan jumpa apa yang kita cari. Jadi tuan-puan sekalian, tanya pada diri sekarang. Cari apa pada pasangan? Cari kesempurnaan, anda akan jumpa banyak kelemahan. Siapa yang cari kesempurnaan pada pasangan, anda akan jumpa banyak kelemahan. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Subhanallah. Tapi kalau kita mencari pasangan yang melengkapkan kita, kita akan menerima seadanya. Kalau cari pasangan yang sempurna, kita tak akan jumpa. Berpisah, asyik berpisah lah. Ada seorang suami ni kan, dia nak ceraikan isteri dia. Ni pengalaman saya lah. Nak ceraikan isteri dia. Biasa tanya kenapa? Taklah Ustazah, isteri saya ni dah berubah banyak dah. Dulu lain, sekarang lain. Sekarang kasar lah. Entahlah, asyik tinggi suara lah. Saya rasa macam saya tak dihormati. Boleh pula dia sebut kesalahan saya depan anak-anak. Sekian-sekian, begitu begini luah ni. Maksudnya saya rasa macam bukan rumahku syurgaku dah. Rumahku nerakaku dah. Saya kalau nak balik tu rasa stres. Saya tak rasa happy pun nak balik. Subhanallah. Cerita. Lepas tu saya pun bagi soalan killer. Encik dah ada calon isteri yang baru ke? Bukanlah, calon Ustazah baru kenal je. Ayat dia. Alah Ustazah baru kenal. Tak adalah. Dan bukan sebab perempuan tu pun. Apa dia? Kenapa? Okey. Dan dia kata bukan sebab perempuan tu. Perempuan tu tak ada kaitan langsung. Ini memang masalah isteri saya ni. Saya dah bagi dia amaran. Saya dah bagi dia teguran. Saya dah bagi dia peluang. Sekarang saya tak ada dah. Saya rasa cara yang terbaik adalah berpisah. Saya pun kena fikirkan hidup saya juga. Ayat dia kan. Saya dah fikirkan diri saya juga. Saya dah lama dah rasa macam simpan perasaan bengkak ni. Gitu kan. Jadi saya nak mulakan dah kehidupan baru. Jadi anak tu saya tetap akan bertanggungjawab. Gini. Saya bagi je lah dia cakap dulu kan. Yelah mana tahu jodoh saya dengan wanita yang lebih baik. Lebih sabar, lebih lemah lembut, lebih prihatin, lebih bla 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 bla. Saya tanya cik berapa orang anak? 4 orang. Masa seorang anak isi okey. Masa anak 2 okey. Sekarang entahlah saya nampak macam tu lah gini. Dia punya komen. Saya pun kata, isi encik berubah. Encik berubah tak? Saya tanya saya. Lah encik sini berubah. Kan encik cerita isi encik berubah ni. Bila anak ketiga, anak keempat sekarang berubah macam-macam ni. Encik sini berubah tak? Saya maintain. Saya okey. Saya sama macam dulu. Saya rasa lah saya tak ada. Saya okey. Saya masih lagi diri saya dulu. Itulah masalah encik, saya kata. Tak berubah-ubah. Anak dah 4 tak berubah lagi. Sebab tu isi encik berubah jadi raksasa tu. Sebab tu dia jadi Tarzan tu. Bertempik sana, bertempik sini. Encik dah nampak tak lembut. Dia kata apa pula ni Ustazah? Saya ngadu pasal isteri, saya pula yang kena. Encik, isteri tu dia telah sampai tahap berubah yang terpaksa. Kalau encik tak berubah, tak sedar diri, encik dah ada anak 4, masih isi yang urus semua, pasal makan, pasal pamper, pasal susu, pasal nak tidur dia, ibu ni tidurkan sambil ni. Itu yang berubah semua karakter dia. Sepatutnya encik ambil separuh beban tu. Separuh beban. Baru encik tahu macam mana. Sekarang ni, encik berani tak nak suruh isteri seminggu ambil MC, ambil cuti? Tak, ambil cuti rehat. Dan seminggu encik buat semua benda yang isteri buat. Encik berani tak? Encik kata tak apa, yang awak cuti. Seminggu ni saya urus semua. Encik cubalah sehari. Encik pun akan berubah. Encik akan berubah di Tarzan. Encik akan berubah di ini. Encik akan rasa, ya Allah kadang kemar, kenapa saya pas lagi? Encik mungkin akan faham kenapa isi macam tu.
Kalau encik tak berubah, sekarang ni kenapa isi jadi macam tu, encik jangan duduk fikir kenapalah dia berubah ni. Sekarang ni punca sebenar isi dia tu encik sendiri. Dia pun diam senyap. Sekarang ni encik nak tukar isi kan, nak dapat isi ni. Kalau encik nak pastikan encik tu tak berubah, tak payah ada apa-apa, tak ada anak, tak ada perubahan, biar statik je, barulah encik akan dapat yang sama je. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang perkara macam ni tak perasan, dia tak sedar, dia masih lagi buat macam biasa kan, komitmen gini. Isteri pula, perempuan pula, wanita pula, dia tak nak bising ataupun dia tak ada kemampuan untuk bersuara. Dia tak ada kemampuan. Kadang bila cakap, suami tu kata, awak ni si dahaka, awak ni apa menjawab ni, awak ni apa ni tinggi-tinggi suara ni. Dia kadang-kadang mesej tu nak sampai pada bapa, tapi cakap pada anak, apa ni malas sangat bersepah-sepah. Sebenarnya nak cakap pada bapa tu yang bersepah malas tu, Umi penat ni, tahu tak. Sebenarnya bukan nak cakap pada anak, nak cakap kepada bapa. Sebab itulah tuan-puan sekalian, ini kisah benar yang lain. Akhirnya yang lelaki ni tak jadi bercerai lah ceritanya. Tapi ni kisah benar yang ini pengalaman saya juga. Subhanallah, suami ni nak poligami, nak nikah dua. Jangan trigger pula ya. Ni cerita Sakinah Mawaddah masuk tajuk ni muhasabah ni. Suami ni nak nikah dua. Lepas tu dia nak nikah kedua, dia propose pada isteri. Isteri tak nak, isteri tak sanggup. Lepas tu starting daripada tu lah isteri mula berubah. Starting daripada tu sebab suami nekat juga, suami nak teruskan juga gini-gini. Lepas tu dia cakap, Ustazah, saya sebenarnya seorang lelaki yang sangat bertuah. Saya tak tahu ada tak orang yang ada isteri macam isteri saya ni. Isteri saya ni. Sebab sempurna sangat, dia kata, lemah lembut, penyayang, rajin masak, rajin ngemas, dengan anak-anak, beri pendidikan terbaik. Sampai saya selalu kata, isteri saya ni bidadari. Sebab saya tak nampak ada orang macam isteri saya. Dan Allah beri isteri saya ni memang cantik. Dia kata lembut, cantik, package lengkap, sempurna. Tapi kenapa dia kata? Hanya disebabkan, soalan dia, hanya disebabkan saya kata saya nak nikah kali kedua, dia berubah terus. Dan hari tu, semangat dia cerita, hari tu saya tak boleh terima apa yang dia buat. Selama ni tak pernah pun pukul anak, dia boleh lepas anak. Dia bukan lepas atas lantai, lepas macam dia geram, mungkin tengah gaduh ke, dia boleh hempas anak tu atas tilam. Dia kata, saya masa tu memang nak tampar dia. Saya tak tahulah kenapa. Takkanlah selama ni dia buat dia jadi baik ni, takkanlah kerana sebab saya kata saya nak nikah lain. Kalau betul dia isi yang baik, dia jawab macam tu. Kalau betul dia isi baik, takkan dia berubah disebabkan tu. Sebab saya nak nikah lain ni. Kadang-kadang kan memanglah rasa nak kena ketuk kepala ni kan. Ketuk biar faham. Tapi ketuk pun tak dia faham juga. Saya kata, cik, subhanallah. Lepas tu kan senang dia cakap, habis rupanya sama ni yang dia buat baik semua tu bukan ikhlas kerana Allah. Amboi sedap pula cakap kat isteri dia. Bila dah apa, memang dia dah nak sangat nikah dengan isteri kedua ni. Memang dengan bakal ni, memang dah nak, dia dah tak kira dah. Lepas tu kan saya kata, berapa lama isi encik jadi isi yang sempurna macam encik cerita tadi? Lebih kurang dalam 10 tahun. Dia memang, saya tak pernah dengar dia tinggi suara, Ustazah. Dia memang baik, dia memang lembut, didik anak dengan baik, anak-anak pandai baca Quran apa semua. Saya kata, tuan, isi encik ni, saya kata isi encik ni, bila encik kahwin, subhanallah, dia telah mewakafkan dirinya sebagai isteri yang sehabis baik pada encik. Dan yang mewakafkan dirinya untuk jadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Dan semangat yang dia buat tu, dia dapat imbalan apa? Encik setia dengan dia, encik sayang dia, encik sekian-sekian. Jadi penat sebenarnya dia jadi isteri yang baik macam si cerita, tetapi kepenatan tu dia rasa berbaloi. Tetapi once encik meluahkan kata begitu, seolahnya kekuatan selama ni, semangat dia tu, sebab dia penat untuk jadi isteri yang perfect macam encik cerita tu, sangat penat. Saya pun tak mampu. Tapi dia lawan penat tu. Dia cuba buat yang terbaik. Air pergi berhidang, minum. Pakaian saya lengkap semua, Ustazah. Gosok sampai pakai kastoken. Saya dengar tu, saya kata, ni memang perfect punya isteri ni. Sekarang dia dah tak uruskan dah tu semua tu. Stoken tak ke mana semua. Saya tengok dia dah macam orang lain terus. Saya kata kekuatan dia selama ini, dia buat, insya-Allah isi encik buat kerana Allah. Isi encik buat kerana Allah.
Tetapi manusia dengan manusia, tu apa sekian, manusia dengan manusia. Sebab tu kita kira hablum minallah wa hablum minan nas. Encik jangan petikai keikhlasan dia dengan Allah. Tapi sekarang masalah adalah pada hubungan manusia dengan manusia. Bukan encik menilai dia dengan Allah. Sekarang ni sama-sama manusia. Kekuatan dia dengan Allah ada, tapi sekarang kekuatan dia dengan manusia itu lemah, hancur. Subhanallah. Sebab apabila dia merasakan pengorbanan dia, apa yang dia buat selama ini, rupanya dibalas ataupun setelah susah payah apa semua, dengan encik akan dalam hati encik mencintai dan menyayangi orang lain. Saya tak nak ulas pasal hukum poligami apa. Ustazah ni menentang poligami. Jangan buat kesimpulan macam tu pada saya. Saya cerita kisah apa yang berlaku dan saya kata, encik, sebenarnya boleh tak encik sebut satu dua apa kekurangan isi encik? Bukan sekarang, yang sebelum ni. Saya tak boleh sebut Ustazah. Saya boleh katakan isi saya sempurna. Apa alasan encik untuk nikah lagi? Saya sebenarnya tak ada alasan. Kecuali sebab hati saya jatuh sayang, jatuh cinta. Saya terpesona dengan wanita ni. Subhanallah. Sebab itu isi encik tak boleh terima. Sebab isi encik dah cuba buat yang terbaik. Habis tu sekarang ni macam mana Ustazah? Saya rasa saya memang kena nikah juga. Sebab saya tak tenang. Saya memang nak juga jadikan itu isteri. Saya kata sejauh mana isteri encik dah mengambil hati encik begitu banyak, encik sekarang kena ambil hati dia dengan dengan sebaiknya. Sehinggalah isi encik tu bersetuju dengan lapang dada. Mana boleh Ustazah? Saya tak boleh sabar dah. Saya rasa macam, saya kalau boleh benda baik nak segerakan. Oh, ayat dia kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Encik nak tak isi-isi encik sabar? Redha dengan kehendak encik ni? Yelah, saya nak dia sabarlah, sabar. Janganlah buat panggil macam sekarang, sabar. Encik menuntut sabar daripada isi. Encik sendiri tak nak sabar. Sabar tu susah ke senang encik? Susah. Encik, saya minta sabar je nak nikah, tangguhlah setahun 2 tahun ke, sehinggalah doalah banyak-banyak begini. Encik nak ke bernikah, nak bina kebahagiaan di atas kehancuran hancur lumat seorang isteri yang dah berkorban mereka anak macam ni. Encik sanggup ke? Ini kan menyakiti, kita encik nak macam mana? Kalau encik nak isteri sabar, redha, encik kena start dulu sabar dan redha. Sebab saya ada kes cerita lain pula. Cerita lain apa? Ada seorang wanita tadi kata, Ustazah, suami saya memang sabar sungguh. Dia dah minta untuk poligami 10 tahun yang lepas. Sampai hari ni saya tak lepas lagi. Dia dah bawa berapa calon dah. Berapa calon? Saya kata, bang, saya tak nak, saya tak sanggup. Walaupun ada yang memang dia dah suka. Tapi dia sanggup Ustazah. Tak apa, saya tunggu bila awak redha. Saya tunggu bila awak bersedia. Lepas tu dia kata, ini calon yang keberapa, dan saya tengok suami saya memang berusaha. Suami saya tunjukkan sifat dan akhlak dia dan sifat bertanggungjawab dia. Akhirnya Ustazah, saya yang carikan untuk suami saya. Subhanallah. Sebab apa? Dia meraihkan perasaan saya sekian lama dan dia sabar menangguh hajat dan hasrat dia. Jadi dah berbaloi dah untuk dia dapat hajat. Dan insya-Allah kasih sayang kami tidak berkurang. Kasih sayang saya pada suami pun tak berkurang. Nampak tak tuan-puan sekalian? Bukan kita kata nak pertahankan poligami ni, sunnah poligami ni gini-gini, bantu orang ni bagi peluang ni. Kita nak buat perkara baik mesti dengan cara yang baik, dengan keadaan yang baik. Bukan memaksa mendesak sampai wanita ini bertukar rupa. Tak ada dah sakinah, mawaddah, warahmah tu dah tak ada. Subhanallah, dia meniti hari-hari dengan kekecewaan, dengan kemurungan. Subhanallah, saya dah jumpa banyak keluarga yang begini. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Jadi masuk dah topik kita ni, ada 30 minit lagi. Jadi tuan-puan sayang, kasih sayang adalah suatu benda yang perlu diperjuangkan. Syaitan memang akan attack supaya hilang kasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Jadi inilah hadisnya, dan hadis yang kita baca tadi tu yang lain, Dek boleh tak tolong padam? Ustazah macam dah lembek tau, dah macam dah menggeletar, tak larat. Tapi kalau duduk tak apa-apa, kamu tolong padam. Cakap ni lah. Oh, ada yang kata betul. Yelah kan. Yang tak setuju tu dia diam kan. Tapi ada je yang cakap saya tak setuju. Tak apa, pandangan masing-masing. Itu pengalaman saya handle kes-kes masalah rumah tangga. Pagi tadi cakap pasal halal, tapi sebelum saya berpindah bahagian halal, saya ikut unit runding cara.
Peruncing rumah tangga, pengarah bahagian undang-undang keluarga. Memang selalu menguruskan hal-hal awal rumah tangga, kaunseling, orang nak bercerai, orang bertumbuk, masa dera, orang nak mohon poligami di mahkamah, kena melalui proses kaunseling dulu. Kan, cakap-cakap, kadang saya tukang pujuk isteri ni supaya terima, setuju. Kadang saya pula yang kena nasihatkan suami, encik sebenarnya tak mampu berdasarkan sekian-sekian, macam itulah. Jadi kadang-kadang tu bila saya cakap, orang kata Ustazah ni macam faham sebab pengalaman saya handle case dulu. Hari-hari masalah rumah tangga dia adu. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat, ada satu hadis yang dia padam semua. It's okay. Bagus. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama yarhamullah bila dah tak larat tulisan pun tak apa cantik. Mesti dah menggeletar dah ni. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Masya Allah, muslim-muslimat. Ni pun dah cukup kuat ni. Innama, sesungguhnya, yarhamullah, Allah menyayangi, yarhamu menyayangi, sesungguhnya menyayangi, yarhamu fi'il mudhari' kan. Sesungguhnya menyayangi Allah, maksudnya Allah menyayangi Allah Subhanahu wa taala min ibadihi uruhama, dan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Orang yang penyayang, dia disayangi Allah sayang. Manusia sayang. Binatang pun sayang. Pokok pun sayang. Tak apalah tu. Maksudnya kalau nak senaraikan banyak sangat pula. Sebenarnya orang yang penyayang, yang paling utama Allah sayang. Bila Allah sayang, manusia sayang, binatang pun boleh sayang dia. Bila binatang tengok tu pun, binatang boleh dekat. Kucing, orang yang tak penyayang ni, orang yang kasar, kucing pun tak nak dekat. Pokok pun sayang. Kat rumah kami ni ada akuarium kan, ada ikan. Tak tahulah kot saya perasan kan. Kadang-kadang tu kan perasan, bila datang je, ikan tu semua datang dekat cermin. Tapi sebenarnya saya dah faham dah. Sebab saya lah tukang bagi makanan. Saya tak bagi budak-budak bagi. Sebab kalau anak-anak bagi makanan, berterlebih-lebih. Jadi binatang pun, ikan pun nanti obes. Ikan obes. Sebab ikan terlebih makan, dia orang boleh mati. Mungkin dia orang tak reti nak limit kan. Sekarang ni kan musim rumah terbuka. Jadi, subhanallah, memang ada ikan tu memang obes. Kita ingat mengandung tapi rupanya tak. Sebab tak beranak-anak dah lama. Mungkin dia obes ke kan. Jadi tuan-puan sekalian, bila datang je kan, datang ikan-ikan macam tahu je ni tukang bagi makanan. Tapi kadang borak dengan dia. Lepas tu nampak yang gaduh tu kan, kita ketuk. Lama-lama dah tak gaduh. Sebenarnya dengan binatang kita boleh komunikasi. Kan, dengan pokok pun kita boleh komunikasi. Assalamualaikum. Kalau dijawab satu hari memang kita tak siram dah lah kan. Tapi maksudnya kadang borak kan, ya Allah cantiknya kamu ni, ya Allah cantiknya, subhanallah. Sebab apa? Wallahualam, tapi ada yang saya pernah baca lah, ada orang buat kajian apa, dia maki hamu pokok, dia test je pada pokok, hari-hari dia maki je. Kau ni gini, maki perkataan yang keji, pokok tu mati. Ada pula pokok dia puji, pokok tu segar. Janganlah pula kata saya ni khurafat ya.
Cuma saya baca kajian yang dikatakan betapa besarnya peranan kata-kata yang baik. Sebenarnya orang yang penyayang ataupun orang yang berkata-kata baik ni, maksudnya cakap sayang apa semua ni, perkataan yang keluar, tapi yang keluar adalah gelombang. Gelombang tu yang memberi kesan kepada orang menerima. Kita kan kadang-kadang tu tengok orang tu pun dah suka. Tengok orang tu pun macam gelombang, orang sebut aura kan. Ada orang kita jumpa, ada orang muka ketat, senyum pun payah apa. Maksudnya muka ketat tu is muka ketat, tapi gelombang yang dikeluarkan tu yang beri kesan dulu. Ini ilmu gelombang pula. Tak boleh nafikan pasal ilmu gelombang. Kalau anda tak percaya pasal wujud gelombang, telefon tu macam mana WhatsApp sampai. Kan? Macam mana wifi apa semua, internet apa semua ni gelombang belaka ni. Sebab tu kan gelombang guna phone lama-lama rasa panas, sebenarnya tarik gelombang tu. Tuan-puan sekalian, dia punya gelombang. Kalau saya kan, contohlah tuan-puan tengok saya senyum, puan tuan-puan pun terasa gelombang tu sampai. Maksudnya kalau senyum, kalau saya contoh, saya bagi contoh. Maksudnya kalaulah suami ni, ayah ni balik muka masam, memang satu rumah tu anak pun nak bergerak pun takut, jalan pun perlahan. Subhanallah. Tapi kalaulah yang balik ni ayah yang penyayang, tak belum sempat keluar kereta, anak dah datang dah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab apa? Benda tu daripada dalam dan keluar, terasa tu, seronok tu. Ada orang bila duk berkumpul, dia datang dah. Gelombang dia punya ketakutan tu dah. Tapi ada orang, orang tengok dia pun dah seronok. Jadi kita macam mana? Kita perlu ada gelombang kasih sayang tu. Bukan kata tak boleh tegas, bukan kata tak boleh marah, benda tu ada. Tapi biarlah gelombang kasih sayang tu lebih besar. Jadi waktu marah ke, waktu tegur ke, waktu ni ke, dapat cover. Sebab gelombang kasih sayang tu lebih besar. Tuan-puan sekalian. Jadi, ada orang kata nampak saya ni garang kan. Ya, kadang live tu nampak garang. Ada waktu lembut, ada waktu ni. Kita campur-campur lah. Takkan statik gembira je kan, orang kata tak sihat pula. Orang bagi khabar berita sedih pun, kematian. Ni nampak happy kenapa? Mak saya meninggal, senyum je. Pelik lah pula. Kita mesti ada pelbagai gelombang. Tetapi biarlah gelombang yang kuat tu, aura yang kuat tu adalah yang positif. Tuan-puan sekalian, kelebihan orang yang penyayang akan disayangi Allah, manusia, binatang, pokok, macam-macam lah. Okey, kita boleh padam lagi. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita ada 20 minit. Kita nak jawab soalan lah. Tiba-tiba kan, jarang buka soalan ni. Ada yang nak tanya soalan tak? Pusing jap dik. Ustazah, walaupun kita tak habis kupas kasih sayang saja, ada yang tengok, yang tak ada orang. Sebab daripada belakang kan, jadi saya tak tahu. Ini kamera belakang, jadi saya tak tahu, saya tak nampak. Rupanya ada. Ingatkan saya dah sorang-sorang. Daripada tadi sengit ke dik? Kenapa sengit ni? Ni baru tengok. Okey, sahabat-sahabat, nampak tak memang kurang bermaya sikit. Dah tak ada macam tenaga tu, dah low sangat. Okey, ada nak tanya soalan tak? Masya Allah. Ada Ustazah. Saya selalu cakap dengan kucing saya, minta dia orang doakan saya. Ya, boleh cakap dengan kucing. Subhanallah, ramai, alhamdulillah. Ramai dan 2K. Okey, soalan, kenapa kita selalu bermimpi menggendong budak kecil? Okey, lagi. Nak handle emosi. Nak handle emosi. Jadi kita kupas handle emosi ya. Boleh tak cakap see you? See you? Boleh tak cakap see you? See you. Boleh tak cakap see you, please, see you? Maksudnya see you, macam tu Dik, kenapa kamu buat macam ni? Sini kan duduk dekat sebelah. Okey, macam ni. Okay. Ada yang tanya, Ustazah boleh tak cakap see you? Maksudnya see you dah, macam tu jumpa lagi. Dalam, maksudnya sebab bahasa Inggeris ya. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Soalan? Ustazah, boleh tak berikan saya kata-kata semangat? Ustazah, macam mana nak ikhlas dalam rumah tangga? Okey, kita share. Kita share yang praktikal. Yang tanya see you tu dah kenapa? Tak apalah, cameo orang nak tanya. Jawab sambil duduk. Suruh duduk. Okey, kejap. Macam mana nak ada gelombang disukai? Ustazah bagi doa untuk kekal aura positif. Okey, Ustazah, nanti ambil ubat cepat-cepat. Okey, baik. Ustazah umur berapa? Saya umur 39.
22 September. Ustazah, macam mana nak handle emosi dengan baik? Okey, soalan yang sama. Apakah amalan zikir untuk sihir rumah? Okey, kita akan share. Ingat lagi, macam mana nak handle bos yang jenis mood tak stabil. Dia baik tapi dia tak kahwin. Dia baik, kalau mood elok memang boleh jadi kawan. Itu normal lah tu, macam mana ya. Kenapa saya selalu mimpi dunia nak kiamat? Sebab kita selalu fikir. Jadi kita akan mimpi apa yang kita fikir. Ada yang mimpi pasal kendom baby, saya tak boleh kata itu terus ada sihir ataupun gangguan atau saka. Sebab mainan mimpi, syaitan boleh ganggu kita melalui mimpi. Jadi dia beri kita mimpi-mimpi macam tu supaya kita fikir kita ni kena gangguan, kita ni saka, kita ni. Sebab saya dah jumpa ramai perawat, terutamanya daripada Darul Syifa, dia kata ramai orang yang datang dengan sakit ada simptom-simptom kena sihir apa semua, dan dia rasa dia kena sihir dengan mimpi-mimpi yang orang, kan ada orang senaikan mimpi macam ni kena sihir, kena santau ni. Tapi bila kita buat rawatan sebenarnya tak. Sebenarnya masalah utama dia kata hati kosong, kurang zikrullah. Ada bila kita cek sebenarnya masalah dari sudut solat. Ya, cepat marah dengan tadi dengan pasangan dan lalu jalan tu penuh ular macam mana ya. Oh, tanya pula, saya mimpi dengan pasangan jalan. Kalau nak cerita, saya ni jenis yang memang siap malam mesti mimpi. Tidur 10 minit pun mimpi. Mimpi yang pelik-pelik, berlawan dengan makhluk halus, mimpi kendom baby ke mimpi-mimpi yang orang kata macam memang tanda-tanda sihir, itu memang biasa. Mimpi dengan makhluk-makhluk, binatang-binatang bisa tu macam sebab dah kerap sangat, dah jadi macam okeylah kita anggap itu ada gangguan daripada syaitan. Lepas tu kalaupun ada gangguan sihir ke apa, kita bukanlah kata nak meremehkan, tapi kita buat kekalkan amalan-amalan. Okey. Ada soalan daripada penganjur daripada Facebook. Okey, soalan FB Syamsul Saad. Bagaimana cara ibu bapa menangani masalah anak-anak gemar main gadget, terabai tanggungjawab belajar dan bersetu rahim? Ini soalan yang sangat bagus. Soalan daripada FB Nurul Ain, doa-doa untuk mohon jadi keluarga bahagia. Okey, kita akan fokus, ada masa 15 minit. Saya nak cerita pasal gadget. Dulu. Nanti kita pergi kepada tip nak tahan sabar, nak penuh kasih sayang apa semua ya. Saya cerita tu kalau okey, saya rasa boleh buka balik. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu bapa, sebagai ibu dan sebagai isteri. Dan waktu yang sama saya nak bagi tahu, saya tentulah akan cerita yang positif. Kalau saya cerita yang negatif, yang buruk, saya takut nanti terbukalah aib saya. Saya pun tak boleh, kita tak boleh nak buka aib sendiri. Cuma saya nak bagi faham, tak semestinya bila saya cerita bagi contoh tentang apa yang kami buat dan hasil, maksudnya kami sempurna. Kami banyak buat salah, try and error. Cuba lagi buat salah, betulkan. Maksudnya tak boleh lari daripada buat salah. Kita tak boleh expect tindakan kita terus betul. Buat salah, akui dan betulkan balik. Okey, baiklah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kamu boleh duduk. Okey. Macam ni, pasal gadget, kami pernah satu ketika menghadapi anak-anak ni memang saya tak ingatlah bila, tetapi dia bukan media sosial. Main macam main game. Tapi ni mungkin cerita dalam 10 tahun yang lepas. Ketika anak pertama, kita dah mula bagi telefon untuk dia tengok selalu cerita, jadi dia boleh duduk diam. Dia masa tu Atikah lah anak sulung. Jadi masa tu kita tak ada pengalaman kan. Lepas Atikah, lepas tu ada adik dia pula. Bila kita nak suruh anak diam, kita bagi gadget kan untuk tengok cerita. Walaupun cerita tu cerita bagus, cerita kartun, cerita sekian-sekian. Jadi dia pun duduk tengok, jadi duduk diam. Dalam kereta pun kita bagi, kedai makan pun kita bagi. Saya nak cerita saya pernah melalui situasi tersebut. Sampai ketika kita nampak ada something wrong pada anak. Kan? Mengamuk tak tentu pasal, lepas tu asyik nak itu, komunikasi kita tak ada. Kan tengok kita macam tak ada perasaan. Saya mula rasa sedih bila saya balik anak macam tak bersemangat pun tengok. Sebab fikiran dia tu kepada apa yang dia suka. Tuan-puan sekalian, kita tahu otak kita ni bahagian depan ni namanya cerebral fontek apa entah, cuba cari. Otak bahagian depan ni adalah bahagian yang membezakan kita dengan binatang. Apabila kita suka sesuatu, kita happy, kita suka dengan sesuatu, akan ada hormon daripada belakang ni, otak bahagian belakang ada hormon yang dirembeskan, namanya dopamin. Dopamin pun merembeskan hormon itu pergi ke otak depan. Bila kita happy, dia bagi hormon tu. Bila happy, bila seronok, bagi hormon tu. Dan apabila tuan-puan sekalian,
sesuatu perkara yang disukai jadi addicted, jadi obses. Hormon itu dirembeskan dengan banyak dan akhirnya otak bahagian depan ni terendam dengan hormon tersebut. Dia hilang kawalan. Apa dia? Cerebrum, otak bahagian depan. Apa ni? Menjadi korteks cerebrum, berkembang. Lokasi cerebrum otak manusia berwarna merah, mengawal. Okey, ni saya baca ni Wikipedia ya, saya tak tipu Wikipedia. Kakak tu Ustazah ni reka, dia dah Ustazah nak cakap Ustazah sains pula. Okey, bahagian ini mengawal semua tindakan terkawal dalam badan dengan bantuan cerebellum. Okey. Baiklah, cerebellum ada bahagian yang terbesar dalam otak. Itu letak di depan, di atas batang otak, bergantung pada posisi. Okey. Cerebellum manusia ada bahagian terbesar dan paling berkembang dalam otak manusia. Okey. Cortex cerebrum. Okey, hemisfer, fungsi-fungsi. Kita tahu fungsi. Proporsi dia bahasa dan komunikasi, pembelajaran dan ingatan. Kesimpulannya, otak bahagian depan ni mengawal perilaku. Mengawal perilaku. Mengawal apa yang kita nak cakap. Mengawal apa yang kita nak bertindak. Sebab itu, bila anak-anak ni, dia dah addicted sangat dengan gadget, duduk main game, tiba-tiba mak dia panggil. Along, kejar Along. Nanti jap mak, nanti. Tapi fikiran dia pada main game. Along tolonglah mak kejar. Alamak, nantilah. Dia pun mula tinggikan suara juga. Mak ni dah tunggu 15 minit tak dah datang. Along, mak tempik. Dia lagi lah. Mak ni apa ni? Tompek-tompek ni. Dia dapat hilang. Dia tak boleh kawal diri dia. Sebab apa? Hilang kawalan apabila otak bahagian depan ni terendam dengan hormon yang seronok tu terlebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak kira budak ke orang tua ke. Sebab itu ada mak-mak, dia tengah buat apa? Tengah leka duk tengok TikTok. Dia pun terpengaruh, dia pun berjoget sama terkinjal-kinjal. Minta maaf ya. Subhanallah. Sebab apa? Maksud saya ialah kita akan hilang kawalan diri. Orang kata, tak elok ini. Dia pula marah. Alah, sekadar hiburan. Dia tak boleh nak membezakan. Kesan apabila kita terlalu syok dan seronok, hilang kawalan diri untuk membezakan yang baik dan buruk, dosa dan pahala. Subhanallah. Bila saya tengok, contohnya saya tengok kesan pada anak tu, tak boleh ni, lain dulu lain ni, kenapa macam tak ni, bila dekat dengan kita sekejap je, lepas tu nak telefon, dengan kita nak telefon. Saya nekat dengan suami, kita memang tak beri langsung telefon pada anak. Saya rasa ini cerita 10 tahun lepas. Walaupun anak dah 7, sampai sekarang anak-anak kami memang tak main telefon, tak main gadget, tak main game. Subhanallah. Lepas tu kita slowly TV, Astro ke Netflix ke apa semua tak ada siaran. Yang ada adalah YouTube kita boleh kontrol. Saya cerita pengalaman, bukan saya awal-awal tak bagi langsung. Saya tengok pada kesan dan dapat kesan cepat. Baru ni pula saya ada jumpa dengan pakar psikologi, pakar sekretari dengan psikologi. Dia master dalam bidang kanak-kanak. Dia kata punca banyak kerosakan otak kanak-kanak ini punca gadget lah. Dia bukan sekadar sebab pengaruh gadget tu, tetapi infrared ke apa tu, maksudnya cahaya yang keluar daripada gadget tu sangat bahaya sebenarnya kepada perkembangan otak. Dan dia akan beri kesan kepada yang lain-lain juga, perilaku apa semua. Dan itulah sebenarnya cabaran terbesar ibu bapa hari ni. Sebab apa? Bila kami buat keputusan untuk off terus, sebab kita mungkin buat berperingkat, tapi kami masa tu simpan tu anak mengamuk dulu gini-gini. Apa yang perlu kita korbankan ibu ayah adalah kita kena isi kekosongan anak tu. Kita tak boleh ambil phone macam tu je. Okay, mak tak nak bagi dah gini-gini. Tiba-tiba kita tak buat apa-apa untuk mengisi dia. Mulalah dia blur, dia ni, lepas tu dia ngamuk, lepas tu dia ni. Jadi masa tu bila nekat tu, kita pergi beli mainan yang boleh main dengan dia. Kita buat aktiviti, kita isi masa. Itu perlukan komitmen ibu ayah. Siapa yang nak buat benda ni, dia perlu ada pengorbanan. Jadi kami pun beri masa lebih buat itu. Dan apa yang kami buat pada anak-anak hari ni, sebab mereka memang tak ada gadget, tak ada media sosial, walaupun umur dah 16, tak ada main game. Cuma kalau dia balik kampung tengok orang main game, dia pun macam jakun lah sikit kan. Tapi apa yang kami buat adalah mereka pelihara binatang. Dan mereka nampak seronok sangat. Dan mereka tak rasa kekurangan ke petang-petang pergi main itu ini malam-malam. Jadi Alhamdulillah, kalau orang tanya macam mana Ustazah uruskan rumah tangga, sebab anak-anak sangat membantu.
Jadi bila time ngemas, semua ngemas. Time basuh pinggan, time makan, time ini. Jadi memang dia orang yang kemas, dia orang uruskan. Semua kita buat sama-sama. Sebab apa? Mereka tidak fokus mereka tidak terganggu dengan gadget. Jadi mereka ada masa. Saya bayangkan kalaulah 1 jam, 2 jam duduk tengok handset apa, lepas tu dah nak rehat bila dia nak tolong kita. Jadi tuan-puan sekalian, saya tak tahulah tip yang lebih baik. Cuma yang saya cerita pengalaman saya dengan anak dengan gadget, kita boleh hentikan mereka. Kalau orang kata, Ustazah ada zikir-zikir kat nak suruh supaya anak tak ni. Tuan-puan, zikir tu memang bagus, memang kena zikir. Tapi tindakan mesti ada. Kalau anda nak buat keputusan untuk anak ini kurang dengan gadget, ada orang buat jadual. Baguslah. Ustazah, saya dah limitkan 1 hari 1 jam je. Supaya anak tu tak terkejut. Esok takut culture shock terpulang. Tak ada masalah. Ada yang kata 2 jam. Ustazah, telefon malam-malam saya ambil. Ustazah, sebab dia orang ni memang dah ada ni. Jadi saya bagi masa setengah jam, sehari sejam. Itu semua kaedah-kaedah yang boleh kita praktiskan. Tapi apabila kita dah mengambil, dah kurangkan waktu, yang selebihnya kita kena isi. Janganlah pula kita tak isi. Lalu orang manusia ni memang dia akan ni juga, dia akan cari untuk mengisi masa. Jadi kita kena usahalah. Masa tu kami pergi beli mainan, sebenarnya mainan yang boleh belajar. Main sama-sama, kami pergi main ni sebab rumah tak ada tanah apa, semua tak ada kawasan masa tu. Jadi kita tak ada ruang pun untuk pelihara binatang. Jadi kami buat aktiviti dalam rumah. Order online yang murah-murah. Mulalah saya minta adik saya tolong cari mainan-mainan yang kita boleh main dengan anak. Dia pun Google cari, dia pun post. Tak semestinya barang mahal. Maksudnya mesti seiring. Jangan menuntut pada anak, kita kena beri sesuatu sebagai ganti. Okey, kalau doa, mari kita nak share doa. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Boleh. Okey. Kita akan kongsi doa yang pertama, iaitu doa daripada Al-Quran. Subhanallah. Dik, kamu tolong tulis boleh? Mesti tulisan kamu cantik. Ustazah dah tak larat, dik. Kamu tulis doa ni dulu. Ini ada doa untuk keluarga bahagia. Supaya pasangan kita dan anak-anak kita penyejuk mata, penyejuk hati. Kena minta dengan Allah. Nanti insya-Allah Allah ubah. Nanti sementara dia tulis tu, insya-Allah nanti Allah ubah karakter suami anak. Tapi kena minta sungguh-sungguh, minta dengan khusyuk. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratu ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini pada firman Allah. Kena minta dengan yakin, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Supaya dengan itu, masya-Allah, Allah ubah diri kita dan Allah ubah juga karakter, sikap, akhlak suami anak-anak. Allah pemudahkan. Bagaimana Allah nak makbulkan doa kita tu yang kita minta supaya pasangan dan anak-anak kita ini jadi penyejuk mata, penyejuk hati. Allah Maha berkuasa. Mungkin dengan starting Allah ubah kita dulu. Mungkin dengan cara apa? Allah temukan kita dengan kaedah-kaedah yang betul. Allah hadirkan kita dalam majlis-majlis ilmu. Mungkin Allah beri rasa bersalah pada suami, akhirnya dia nak berubah. Rasa bersalah pada anak. Allah boleh buat apa saja. Tetapi jangan kita meremehkan kuasa doa. Doa banyak-banyak. Subhanallah. Nanti Allah tunjuk jalan. Nanti Allah buka. Subhanallah. Cantik tulisan. Ini doa siapa? Nabi mana? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Okey. Macam tarik pula tulisan. Dia pandai buat khot dah. Aduh, kalah dah Ustazah. Kalau tahu lepas ni awak dah tulis lepas ni. Tulis maksud sekarang. Cantik kan? Kamu tulis ni, lepas tu tulis surah apa, ayat apa?
Subhanallah. Maksud good idea. Lepas ni boleh gabung dengan ni. Wahai Tuhan kami, Rabbana hablana, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat keturunan ya. Qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata. Sebenarnya qurrata ayun ni awak slash hati juga, penyejuk hati. Penyenang pun ya juga. Okey, tak apa. Waja'alna, dan jadikan kami bagi orang yang bertakwa pemimpin. Okey, tuan-puan sekalian, terima kasih kepada Ustazah Adawiyah. Lepas ni jadi penulis tetap ya. Kuladul Salim pun kamu kena datang. Datang lambat pun tak apa. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Rabbana hablana. Ini doa daripada surah Al-Furqan ayat 74, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa zuriyatina, daripada zuriat-zuriat kami, qurrata ayun, penyejuk mata hati ataupun penenang ataupun penawar, pendamai, penyejuk mata hati, waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Bagi orang bertakwa pemimpin. Maksudnya kita nak supaya kita ni memimpin orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kita jadi pasangan ataupun ibu ayah kepada anak-anak yang bertakwa. Subhanallah, muslimin muslimat, doa untuk dapat pasangan ataupun zuriat keturunan keluarga yang bahagia banyak. Tapi kalau boleh beramal dengan doa daripada Al-Quran ni, subhanallah, ia sangatlah bagus. Jadi kita tak perlulah nak share banyak sangat doa apa semua. Yang penting kita istiqamah beramal. Jadi siapa yang nak snap, sila snap. Masya Allah, Allah Akbar. Sebenarnya ini sebaik-baik doa adalah doa daripada Al-Quran. Yang kedua doa daripada hadis Nabi. Lepas tu doa daripada alim ulama. Jadi boleh je mana-mana doa alim ulama. Lepas tu yang keempat, doa kita sendirilah. Buat ayat sendiri tak ada masalah. Kalau susah nak hafal, janganlah tunggu hafal baru nak berdoa. Dah setahun tak hafal-hafal, tahun tak berdoa, tak boleh lah. Doa je lah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku, suamiku, isteriku, Ya Allah, penyejuk hati, penyejuk mata, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah perubahan pada diriku. Apa-apalah doa. Maksudnya doa ni umum, ibadah umum. Kita boleh buat ayat sendiri. Yang penting doa benda yang elok-elok, minta elok-elok. Tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup, penting sangat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, yang tenang, sakinah mawaddah warahmah ni, mesti ada aktiviti bersama. Aktiviti bersama. Aktiviti bersama boleh macam-macam. Apa dia aktiviti bersama? Nak padam sayang. Tahu tak apa dik? Tak payah. Kita ada ni magic. Tiba-tiba je. Subhanallah. Ini nak berhenti dah ni. Tuan-puan jangan bimbang. Saya kata tuan-puan nak berhenti, saya lagi nak berhenti. Kan? Jangan berhenti. Biar betul tuan-puan sekalian. Masya Allah, saya dah tak boleh dah ni. Yang tu seorang je. Itu pun dibuat ayat penyedap je. Subhanallah. Aktiviti bersama. Aktiviti bersama. Apa dia tuan-puan sekalian? Cuba tulis. Aktiviti apa bersama? Dibuat bersama. Ada yang kata tanam pokok sama-sama. Memang tuan-puan sekalian, tanam pokok tak buat seorang-seorang. Aduh, saya tanam pokok memang saya boleh duduk kat tempat. Main bowling. Baru je main bowling baru ni. Saya baru saja main bowling dengan anak-anak minggu lepas. Lagi piknik. Ya, piknik.
Lama pula. Ya, main basikal sama-sama. Ya, bersihkan rumah. Okey, lagi. Bersihkan rumah. Yes. Bersihkan rumah. Okey, lagi. Mancing. Okey. Ya, jogging sama-sama. Lagi. Jogging, hiking kan sama-sama. Okey, bolehlah tu. Archery, memanah. Lagi. Okey, masak sama-sama. Wah, seronok. Okey, travel sama-sama macam-macam lah. Travel lagi. Tengok TV kan? Tengok TV sama-sama kan? Tengok TV. Ada yang tulis baca Quran sama-sama. Ya. Okey, tuan-puan sekalian. Semua aktiviti ni bagus. Semua bagus. Tak ada satu pun tak bagus. Semua bagus. Semua bagus. Main bowling ke, piknik ke. Saya kadang-kadang main bowling. Kadang pergi cari tempat yang privacy, main air sama-sama dengan anak-anak kan. Hari tu main bowling. Lepas tu saya buat apa lagi ya? Saya main bowling dan saya adalah pemenang bagi kategori main bowling juara longkang. Sama Syirah? Aduh, saya tak tahulah kenapa. Memang macam mana cuba masuk longkang. Lepas tu saya dengan Sarah saling mengejar kedudukan tu. Atikah yang lain semua okey, suami semua okey. Tak, saya dengan Sarah lah saling nak mengejar title juara longkang. Tak tahulah, tapi akhirnya saya yang menang. Tapi Sarah pun lebih teruk juga. Ya, Sarah pun teruk. Kami hampir sama. Dan setiap kali masuk longkang memang macam ni. Dengan Sarah je boleh buat 5. Okay, kekalkan prestasi kita Sarah. Padahal macam-macam teknik dah cuba. Kiri kanan, masuk longkang juga. Tak apalah. Sebenarnya bukan nak menang, nak makan nombor 1. Kebersamaan. Ustazah main macam mana? Saya pakai macam ni lah. Pakai jubah, pakai macam ni. Orang tu pun tak ada larang apa-apa pun. Okey je. Tapi pakai seluar kat dalam. Sebab ada waktu macam kita angkat sikit kain kan. Okey je. Tuan-puan sekalian. Okey. Saya tak sebut lagi saya main apa. Tapi sebenarnya saya memang banyak main permainan lasak pun dengan anak-anak. Kalau ceritakan terkejut. Okey. Semua ni bagus. Semua sangat bagus. Kita tak kata tak bagus. Yang penting jaga syariat. Yang penting jaga aurat. Yang penting tak ada ikhtilat. Maksudnya bercampur gaul. Mesti ada. Semua boleh buat. Masya Allah, Allah Akbar. Tapi saya sebutkan ni. Saya buat yang ni. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ini contoh. Aktiviti bersama yang paling banyak memberi kesan keharmonian rumah tangga adalah aktiviti rohani. Saya buat macam-macam aktiviti bersama dengan anak. Tetapi yang paling mencabar kita nak buat adalah rohani. Yang paling susah, paling mencabar. Tetapi inilah yang paling berkesan walaupun buat sikit. Contohnya satu hari, sibuk sangat. Saya balik pun pukul 10 contohnya. Tak sempat. Tak ada aktiviti apa-apa hari tu. Tapi kita mesti paksa juga buat aktiviti rohani bersama. Walaupun sekadar jumpa sekejap je sebelum tidur. Okey, jumpa kejap. Umi dah tak larat ni. Jumpa kejap. Jumpa berdiri je. Tak sempat duduk. Tak larat dah. Sebab kita nak masuk. Nak bersihkan diri apa semua. Okey, subhanallah. Baca ayat kursi sama-sama. Kadang baca ayat kursi. Baca 3 kul sama-sama. Sebab itu adalah zikir doa sebelum tidur kan. 3 kul tu sunnah Nabi. Okey, lepas tu salam. Peluk simple-simple, minta maaf, terima kasih. Itu yang selalu saya minta anak-anak buat sesama dengan kami dan adik-beradik. Minta maaf, terima kasih atas semuanya hari ni. Jadi walaupun sekadar 5 minit, walaupun sekadar 10 minit, tapi dia punya impact dia sangat powerful. Tuan-puan sekian, yang penting istiqamah. Kadang-kadang tu sempat baca Al-Mulk sama-sama, baca surah Sejadah sama-sama. Kadang sempatlah lepas maghrib baca Quran sama-sama, solat jemaah. Tapi ada waktunya memang tak jumpa anak, jumpa lewat malam. Jadi yang menyatukan adalah makan pun tak sama-sama, semua aktiviti tak ada. Sebab itu yang paling utama dalam kita buat bersama adalah aktiviti bersama dalam rohani. Solat. Kita tak nampak kesan dia tu macam kalau piknik kan kesan nampak segera, happy, gelap, ambil gambar, main basikal nampak main basikal. Tetapi rohani ni dia memberi kesan jangka masa yang panjang, dia memberi kesan kepada hati. Kasih sayang, cinta, memaafkan. Saya banyak buat salah dengan anak. Tapi alhamdulillah
anak tu tidak, wallahualam akan datang, tapi buat masa ni anak tak menyimpan, anak mudah memaafkan. Sama juga bila anak buat salah kita, kita mudah memaafkan. Sama dengan suami isteri, kita memang selalu ada konflik. Bukan selalu suami isteri, nama suami isteri lagi kandidah tergigit, apalagi suami isteri. Subhanallah. Jadi mesti ada ni. Tetapi kekuatan adalah pada memaafkan, bertolak ansur, saling tolak tepi segera, walaupun konflik tu yang besar sekalipun. Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya yakin dan pasti ia bersumber daripada kebersamaan dalam aktiviti rohani. Sebab rohani ni maksudnya roh, jiwa kita, hati kita. Itulah dia tips-tipsnya tuan-puan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mulakanlah daripada usaha-usaha yang kecil. Kalau macam Ustazah, saya nak wujudkan solat jemaah macam tak biasa lah, 20 tahun tak pernah solat jemaah. Macam pelik lah pula kan, takut orang ingat dah nak mati pula. Kan? Sebab tak pernah buat macam buang tabiat. Nak mulakan yang kecil-kecil, tak apalah, mula dengan makan bersama dan baca doa. Nak makan tu, sama ni tak pernah baca doa berjemaah, boleh mula dengan yang tu. Baca doa sama-sama ya. Kita pun baca. Tak payahlah suruh suami ke apa, kita mula dulu. Walaupun hanya dengan baca doa berjemaah, rahmat Allah turun. Buat sesuatu perkara melibatkan rohani berjemaah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada pihak penganjur, iaitu ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia, Terengganu. Besut. Itu kampung suami saya tu. Besut, Terengganu. Ada yang tengok balik tu. Baik. So saya tepi ya. Ustazah tepi. Baik. Tak ada masalah. Okey, ini doa untuk mendapat pasangan dan juga zuriat keturunan, penyejuk hati, penyejuk mata. Subhanallah. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalkanlah doa ni. Boleh baca waktu bila? Waktu sujud dalam solat boleh. Ada 8 sujud, 8 dibaca. Tak ada masalah. Sebab setiap kali sujud solat, semuanya waktu mustajab. Bukan sujud akhir je. Betul tak? Solat zuhur ada 8. Cuba kira. Rasa macam banyak kan? Betul. Setiap rakaat 2. Jadi boleh baca masa sujud, sebab ini doa daripada Al-Quran. Jadi tak ada langsung, tak ada kerisauan, tak ada keraguan lah. Boleh baca ke? Tak ragu langsung. Memang boleh baca. Sebab ia doa dalam bentuk ayat Quran, boleh baca ketika sujud. Sebab nak sangat, teringin sangat, kuat sangat keinginan. Sedang struggle ni dengan masalah anak ke, suami ke, masalah keluarga ke, ulanglah baca ayat ni, doa ni dalam setiap kali sujud solat. Jangan baca ujung je, baca setiap kali sujud. Sebab waktu yang mustajab doa, kedekatan kita dengan Allah adalah waktu sujud tu. Okey, baik. Barulah rasa macam dihargai sikit. Tadi suruh tepi kan? Tepi Ustazah. Okey, baiklah, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada kalangan pasangan-pasangan dan zuriat keturunan penyejuk hati, penyejuk mata. Dan jadikanlah kami ya Allah pemimpin bagi kalangan, bagi mereka yang bertakwa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa ini merupakan doa daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Furqan ayat 74. Ia merupakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekian daripada saya, Ustazah Asma binti Harun. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Program kita pada hari ini berlabuh tirainya pada saat ini. Sehingga bertemu lagi dalam program seterusnya, rancangan seterusnya. Dah ini mood macam TV lah Syira, macam TV kan. Awak ni banjir-banjir pula. Habis je program ni saya pergi ada misi banjir. Kepada siapa yang nak menyumbang untuk bantuan banjir kilat, anda boleh menyumbang melalui NGO Sahabat Amal Care ataupun Yayasan Al-Hijrah. Ada nombor, carilah maklumat tu memang ada lah. Cari page Sahabat Amal Care pun boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.